Tengok ni guys, ini Hyundai Stargazer X, sebuah MPV dengan style crossover yang akan masuk Malaysia tak lama lagi untuk lawan Toyota Veloz dengan Mitsubishi Xpander. Model Stargazer ni dah pernah ditunjukkan di Malaysia dekat Klims 2 bulan lepas, tapi ini versi X yang paling tinggi. Basically versi ni dapat body kit yang lebih rugged ala SUV, walaupun sebenarnya tinggi badan dia sama je. Ini lebih kurang samalah dengan Mitsubishi Xpander versi cross yang ada di pasaran lain, tapi yang tu tak masuk Malaysia. Pada pandangan saya, body cladding di tepi, rim hitam semua nampak okey lah. Tapi grill depan mulut besar macam ni, a bit over. And actually yang kita dapat ni versi facelift, tapi secara jujur saya cakap, versi asal yang dulu tu nampak jauh lagi lawa. Yang uniknya, model ni akan ada pilihan warna matte macam ni untuk Malaysia. Tapi kena ingat juga ya, cat matte macam ni susah nak jaga. Kalau kena tarik burung, kena cepat-cepat bersihkan. Kalau tak, rosak cat dia. Di atas ada roof rails dan ini bukan setakat gaya sahaja je, dia betul-betul boleh tahan sampai 100 kg. Tapi yang peliknya, dia start dekat belakang ni, bukannya bahagian depan bumbung dia. Dari segi saiz, Stargazer ni lebih kurang sama dengan Xpander, tapi dia sekitar 100mm lagi panjang dari Veloz dan juga Alza. Tayar dia Goodyear, not bad, dan lampu belakang full LED bentuk H. Versi X ni tambah spoiler di atas dan bumper lain dengan diffuser kat bawah. Dan last kali, semua badges dia termasuklah lambang Hyundai depan dan belakang dah jadi full black. By the way, model yang kita akan dapat di Malaysia ni tak ada badges K10 and Prime dekat belakang ni, sebab display unit ni is Indonesian spec. And speaking of that, Stargazer ni akan datang dari sana juga, CBU Indonesia. Sebab itulah harga dia akan jadi lebih tinggi sikit kalau compare dengan Mitsubishi Xpander dengan Toyota Veloz yang dua-dua pun CKD di Malaysia. Tapi tak adalah mahal sangat. Versi X yang paling tinggi ni pun sekitar RM120,000, RM10,000 lagi mahal dari Xpander. Dekat dalam ni pun dia rasa lebih premium banding dengan pesaingnya. Dia ada trim kulit dengan stitching and full digital meter. And on top of that, variant Stargazer X ni tambah lagi ciri-ciri atas macam full black headliner dan kerusi kulit. Dekat tengah ni pun dia ada floating center console dengan palm rest, sebab dia dah tukar dia punya gear selector dari lever biasa di tengah jadi twill belakang steering ni, sama dengan model-model Ioniq EV. Yang tak bestnya, Stargazer X untuk Malaysia tu bukanlah full spec macam unit Indonesia ni. Speaker Bose, power seat dengan ventilation, kamera 360 pun Malaysia tak dapat. Dekat belakang ni pula, versi X ni pakai dua captain seats individu, so dia 6-seater ya, bukan 7-seater. Atas kertas ini bunyi macam ciri kereta VIP yang agak unik, sebab MPV lain dalam kelas ni tak ada option kerusi macam ni. Tapi sebenarnya untuk MPV kecil macam ni tak payahlah nak perasan VIP pun, sebab kerusi dia boleh tahan kecil dan sempit. Aku rasa kerusi biasa yang 7-seater tu rasa lebih praktikal. Yang bagusnya ruang dia okey, sebelah kiri ada meja dan atas ada aircon bumbung dengan blower control. Satu benda bagus pasal konfigurasi 6-seater ni, lebih senang nak masuk ke baris ketiga ni. Tapi bila dah duduk, ruang kaki okey, headroom agak ketat untuk orang dewasa. Boot dia pula dengan semua kerusi naik memang kecil je lah. Nak bawa barang besar kena rebahkan kerusi dulu. Di bahagian depan, semua variant Stargazer pakai enjin 1.5 liter NA 4 silinder dengan 115 PS, 143 Nm torque. Dua-dua pun lebih tinggi dari Xpander and Veloz. Gearbox dia pun unik sikit, CVT but it's chain driven yang Hyundai panggil IVT. Dan last kali, safety. Variant asas Stargazer ni memang kosong habis. 2 airbag sahaja dan tak ada ADAS, sama macam Mitsubishi Xpander. Nasib baiklah variant pertengahan dengan yang X ni lebih lengkap. Dia ada 6 beg udara dengan level 2 ADAS. Tapi untuk Malaysia, kita tak dapat blind spot monitor ni. Ini memang sayang sebab penting kot. So ni dah guys, Hyundai Stargazer MPV segmen B yang akan masuk Malaysia tak lama lagi dengan harga antara 100 ke RM120,000. Best ke tak best? Tulis kat bawah.